Wattaba'a hawahu, hanya ikut kepada hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, perbuatan mereka adalah melampau. Wa qul, katakan kepada mereka, itu yang kamu nak sampaikan. Kau nak berdakwah ya Rasulullah Muhammad. Kau nak sampaikan kepada orang pembesar-pembesar Quraisy itu dakwah supaya mereka mendapatkan hidayah. Engkau punya tugas, sampaikan. Wa qul, katakan kepada mereka, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Bukan aku yang membawa ini idea. Ini bukan hasil pikiran aku, bukan hasil kajian aku, bukan hasil tafakkur aku. Aku menyampaikan kebenaran daripada Tuhan kamu. Maksudnya Tuhan kami dan Tuhan kamu. Yang maksud daripada Allah Subhanahu wa taala ingin menarik perhatian yang aku bawa tu, aku tak ada kepentingan dengan tu. Ini Tuhan kamu nak sampaikan kepada kamu, aku penyampai saja. Kamu yang mesti terima ini kebenaran. Kamu yang akan bertuah. Kamu yang akan beruntung. Dan kamu akan rugi kalau kamu menolak. Faman syaa falyu'min man syaa falyakfur. Kamu mahu beriman silahkan. Mahu tidak beriman dan kufur silahkan. Pada akhirnya tak ada siapa nak salahkan orang lain. Tak ada siapa akan menanggung pilihan orang lain. Masing-masing akan tanggung pilihannya sendiri. Barang siapa mau beriman silahkan, mau kufur silahkan. Kita boleh ke kufur. Kalau bapak tu kan, atau mak bagi tahu kepada anaknya yang main game handphone. Main terus. Itu maknanya suruh main terus ke atau suruh berhenti? Perintah itu bukan menjadi pilihan, tapi ia berupa ancaman. Barang siapa mau beriman, silahkan. Mahu kufur, silahkan. Pada hakikatnya masing-masing akan tanggung pilihannya sendiri. Inna a'dadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami sediakan bagi orang-orang zalim yang kufur neraka dikelilingi oleh pagar-pagar. Katanya pagar satu dengan pagar yang lain, jarak antara pagar itu perjalanan 40 tahun. Ini kalau boleh lepas satu pagar satu lagi. Kalau kita tengok penjara di dunia yang susah untuk orang lari, Alcatraz dengan orang yang tak mungkin juga akan akan lepas. Tapi ada juga orang yang lolos juga dari situ. Di neraka jangan pikir. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, katanya orang yang di neraka ini karena dalam keadaan pedih dan kesakitan, dia tengok macam ada satu jarak yang satu pandangan yang jauh. Katanya mungkin di situ aku boleh selamat daripada adab, bisa pergi lari situ. Ternyata berhadapan dengan satu pagar yang menjulang tinggi yang tak boleh untuk dilepasi. Dan itu bukan satu pagar, ada banyak pagar. Kalau boleh lepas satu tak selamat daripada pagar yang lainnya. Ahata bihim suradiquha, dikelilingi oleh pagar-pagar di neraka. Wa in yastaghithu, kalau mereka meminta pertolongan untuk dapat air minum, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, akan diberikan minuman daripada air yang meleleh daripada minyak panas ataupun daripada tembaga yang dipanaskan dengan api. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditanya, apa maksudnya bima'in kalmuhli? Katanya ma'in al-muhli, diambil tembaga, dipanaskan, kemudian melelehlah itu, mencairlah itu tembaga. Inilah minuman kepada orang di neraka. Semoga Allah lindungi kita daripada neraka, bau neraka dan apa saja yang ada di neraka ya rabbal alamin, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Amin ya rabbal. Yashwil wujuh, panas itu boleh membakar kepada wajah. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat bagi orang yang dimasukkan dalam neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau tadi orang itu memilih kufur, itu balasannya. Yang memilih iman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Iman mesti diiringi dengan amal saleh. Tak sempurna iman tanpa amal, mesti tidak dapat dipisahkan antara iman
dengan amal soleh. Di antara amal soleh berbuat taat, di antara amal soleh meninggalkan maksiat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan hilangkan pahala orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Sekecil biji zarrah pun juga dia akan melihat hasil pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, iman ini ada 70 cabang. Yang tertinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah orang ketika mengetepikan benda tajam di tepi jalan yang boleh mengganggu orang. Itu pun bahagian daripada amal yang ada kaitan dengan iman. Kalau sekarang ini mungkin hal-hal yang mengganggu publik, mungkin highway ke, jalan raya ke, atau jalan kampung ke, atau tempat bus stop ke, apa saja yang boleh mengganggu kepada orang. Bila diselamatkan, bila diketepikan untuk tidak terkena kepada orang, itu bahagian daripada iman. Ulaika lahum jannatu adnin. Bagi mereka orang beriman dan beramal saleh, syurga Aden. Syurga ini diberi nama jannah dengan dua sebab. Yang pertama, karena jannah itu artinya kebun. Di syurga banyak kebun. Jannah itu tersembunyi, karena kenikmatan syurga tidak ada sesiapa yang mengetahui hakikatnya. Oleh sebab itu, jannah atau syurga diberi nama jannah. Jin itu diberi nama jin. Jim dan nun. Jannah itu diambil juga daripada jim dan nun, disebabkan oleh karena tak tahu hakikatnya syurga, melainkan bila orang masuk ke dalamnya. Kalau fil hadis Nabi Muhammad SAW, katanya dalam hadis dikatakan ada orang ini yang dia dimasukkan ke dalam syurga. Yang dimasukkan baru jarinya. Kemudian ditanya oleh baginda Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat ditanya. Ini orang di dunia hidupnya tak pernah senang, mula daripada dia lahir sampai dia mati hidup susah terus. Tapi dia orang beriman. Bila dimasukkan dalam syurga ditanya, adakah pernah kamu hidup susah selama di dunia? Aku tak pernah susah di dunia. Ya, ini itu baru jarinya masuk ke dalam syurga, lupa segala kesusahan dan permasalahan yang dihadapi olehnya di dunia. Di bawah orang yang hidup di dunia paling nikmat, paling nyaman, dapat segala-galanya, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur pada Allah Subhanahu wa taala, masukkan sedikit daripada anggota badannya ke dalam api neraka. Ditanya, pernahkah kamu hidup nyaman di dunia? Aku tak pernah hidup nyaman di dunia. Baru sedikit daripada anggota badannya disentuh oleh api neraka. Alangkah luar biasanya balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman dan juga kepada orang yang bermaksiat. Ulaika lahum jannat. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, syurga-syurga. Namanya syurga Aden. Namanya syurga Aden. Tajri min tahtihimul anhar. Akan mengalir di bawah mereka air sungai. Ya, ini boleh bangun bangunan di atas air. Berada di rumah bawah air. Berjalan di sana bawah air. Tanpa air itu mengganggu kepada orang yang berjalan di atasnya. Fahimtum? Tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha. Dihiasi pada orang tu. Orang berada dalam syurga, katanya dipakaikan perhiasan min asawir, daripada gelang. Laki-laki pakai gelang di dunia tak elok. Untuk perempuan lah perhiasan, tapi di surga laki-laki pakai gelang. Laki-laki di dunia tak boleh pakai emas. Di surga laki-laki pakai emas, tak ada benda haram. Perhiasan berupa gelang, imma perak atau emas atau intan permata. Demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada ayat ini disebutkan daripada zahab, daripada emas. Pada surat Al-Insan, gelang terbuat daripada perak. Dalam ayat surat Fatir, Allah sebutkan gelang yang terbuat daripada intan permata. Laki-laki pun pakai. Laki-laki pun juga pakai. Pakaian gelang itu yuhallawna. Yuhallau itu maksudnya protokol untuk menghormati orang dalam syurga
adalah dipakaikan, dia bukan pakai sendiri, tapi ada yang memakaikan sebagai satu penghormatan kepada orang itu. Kalau baju dia pakai sendiri, sebab ini keperluan asas. Tapi gelang bukan keperluan asas, orang lain pakaikan, yakni petugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi orang dalam surga. Orang kalau pengantin itu kan dihiasi. Ada orang lain yang pakaikan baju pengantinnya, yang pakaikan gelangnya. Orang di surga pun macam itu juga. Yuhallawna fiha min asawir, dihiaskan kepadanya gelang-gelang daripada emas. Wa yalbasuna thiyaban, dan mereka memakai pakaian. Subhanallah. Pada gelang orang lain pakaikan, pada pakaian dia yang pakai. Apa sebab? Kalau pakaian hal personal kita lah, kita pakai. Tapi kalau gelang, salam. Oh, kita tak perlu bergerak ni. Dalam syurga itu katanya kalau kita tengok duduk di bawah pokok tu kan nampak buah-buahan, sedap. Terus pokok tu datang. Dia tak perlu mungkin nak panjat pokok tu. Kalau durian dia tunggu jatuh dulu ni. Tapi Allah alam, di syurga ada durian, Allahu alam. Tapi pastinya di syurga semua ada. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qutufuha daniyah. Dahan-dahannya itu merendah macam tu. Wa yalbasuna thiyaban khudran, memakai pakaian sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Yani at least paling tidak orang di surga memakai 2 helai. Satu helai pakaian yang halus sutra supaya lekat di dada atau lekat di tubuh badan. Yang luar yang tebal. Yang di luar untuk perhiasan. Yang di dalam ini lekat kepada kulit untuk kenyamanan dan keselesaan. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araik. Di dunia mungkin pakaiannya murah, di dunia mungkin tak punya apa-apa, di dunia mungkin susah, tapi dia taat pada Allah. Kita di dunia ini senikmat-nikmat apapun juga yang kita ada, kita kekal nikmat. Apa sajalah, mahu nikmat dalam perkahwinan, setengah keadaan sampai kita sampai pada satu usia dah tak ada lagi mood dah. Mahu nikmat harta, dah tua tu dah tak boleh bergerak ke mana-mana, hanya disimpan saja dua, tak boleh pakai apa-apa. Nak makan pun kuih tiaw saja. Nak makan ini darah tinggi, ini kolesterol, yang ini diabetes. Dah tak boleh menikmati. Dan proses yang berlaku kepada manusia menuju kepada kelemahan. Dia nak atau dia tak nak. Tapi di syurga tak ada. Di syurga tak ada bosan. Syurga itu makanan yang dimakan itu rasanya tidak sama. Kita hari ini tom yam, esok tom yam, lusa tom yam, lama-lama bosan tengok tom yam itu. Tapi di syurga rasa bosan tidak ada. Makanan kita makan hari ini dengan makanan yang sama dimakan kemudian rasanya beza, sentiasa update, sehingga yang kita makan sentiasa baru dan beza. Wa utubihi mutasyabiha. Muttaqiina fiha 'alal araik, makan sambil bersandar. Di dunia makan kalau bersandar tak boleh, sombong. Tapi di surga kita makan bersandar. Ni'mat thawabu wa hasunah murtafaqah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita syurga ya rabbal alamin, dengan tanpa hisab, tanpa iqab, tanpa taubih, dan Allah selamatkan kita daripada api neraka. Kali kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa setiap subuh dan setiap selepas maghrib, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Katanya siapa orang berdoa Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas subuh dan selepas maghrib, maka Allah akan lindungi dia daripada azab api neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar wasqina masabiqin ala faradisil jinan khalidin bighairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika arhamar rahimin wa af'al kadzalika bi walidina wa dhurriyyatina ahbabina wa lamiddin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.